Polis buka kertas siasatan penyebaran video seks mengaitkan Azmin Ali. Masih ada kerja buat Chong Wei selepas bersara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiausaha Politik Menteri Hal Ehwal Ekonomi Hilman Idham hari ini membuat laporan polis berhubung penyebaran satu video lucah yang mengaitkan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dengan seorang lelaki. Laporan itu dibuat Hilman di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya jam 10.38 pagi tadi. Hilman berkata laporan itu bagi menggesa polis melakukan siasatan terhadap penularan video berkenaan. Beliau juga membuat laporan khazaf di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Putrajaya. Semalam, seorang individu dikenali sebagai Haziq Aziz mendakwa terbabit dalam video itu. Dia mendakwa video berkenaan dirakam pada 11 Mei lalu di sebuah bilik hotel di Sandakan. Dan ini reaksi Hilman kepada media selepas selesai membuat laporan polis. Ini merupakan suatu tuduhan palsu dan fitnah jahat yang diadakan untuk mencemarkan reputasi dan nama baik serta kepribadian Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ekonomi, dan saya juga ingin menegaskan sekali lagi bahawa fitnah ini merupakan suatu konspirasi jahat untuk menyekat kemarahan Yang Berhormat Datuk Seri Azmin dalam politik, juga kejayaan-kejayaan Kementerian Hal Ehwal Ekonomi. Sementara itu, polis sudah membuka kertas siasatan berhubung video lucah yang mengaitkan Datuk Seri Azmin Ali. Ketua Polis Negara Datuk Seri Abdul Hamid Badu berkata bagi melengkapkan siasatan, pihaknya juga tidak menolak kemungkinan akan memanggil individu yang didakwa terbabit dalam video itu. Bila setiap ada kali ada laporan yang dibuat, kita timbang kalau ada suatu kesalahan yang kita akan buka kertas siasatan, dan selepas itu pegawai penyiasat akan jalankan, ambil langkah untuk menjalankan siasatan, melengkapkan siasatan. Tambah beliau, setakat ini pihaknya hanya menerima satu laporan berhubung video berkenaan. Beliau ditemui pada majlis sambutan Aidilfitri anjuran Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani di Putrajaya siang tadi. Semalam, Datuk Seri Azmin menafikan sekeras-kerasnya pembabitannya dalam video terbabit dan menyifatkannya sebagai satu tuduhan jahat dan kejam. Timbalan Presiden PKR itu menegaskan fitnah berkenaan adalah komplot jahat untuk menjatuh dan memusnahkan karier politiknya. Susulan kedai emas di Pusat Komersial Seksyen 7 Shah Alam dipecah masuk Isnin lalu. Polis mengesahkan semua barang kemas yang dicuri seberat kira-kira 40 kg dan dianggarkan bernilai 7 juta ringgit. Menurut Ketua Polis Daerah Shah Alam, Asisten Komisioner Baharudin Mat Taib, suspek kini diburu. To get more evidence untuk kesan dan tangkap suspek yang terlibat. So for time being, saya tak boleh release apa-apa info. Kita khawatir info yang akan disampaikan akan boleh menjejaskan tindakan kami untuk mengesahkan dan menangkap suspek. Polis tidak menolak kemungkinan jenayah itu dilakukan individu profesional dan siasatan lanjut sedang dijalankan termasuk mengumpul bahan bukti. Sekumpulan penjenayah memecah masuk melalui lubang saluran angin di bahagian belakang premis. Kejadian dipercayai berlaku Jumaat lalu iaitu pada hari raya ketiga. Namun hanya disedari pemilik premis Isnin lalu selepas membuka semula perniagaannya. 10 individu telah dirakam keterangan oleh polis berhubung kejadian itu. Antaranya pemilik premis, rakan kongsi perniagaan, pekerja dan pengawal keselamatan.
Seorang wanita berusia 61 tahun dari Pending Kuching menjadi korban terbaru wabak rabies di Sarawak sejak mula dikesan pada Jun 2017. Mangsa meninggal dunia pada jam 10.47 malam semalam menjadikan sejumlah 19 kes jangkitan wabak berkenaan dikesan ke atas manusia dengan 18 kematian direkodkan. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, wanita terbabit mempunyai sejarah gigitan anjing liar pada 29 April lalu. Walaupun telah mendapatkan rawatan awal di sebuah klinik, namun wanita terbabit tidak mendapatkan rawatan susulan. 8 Jun lalu mangsa dimasukkan ke ward Hospital Umum Sarawak. Dia disahkan mengidap wabak berkenaan semalam selepas ujian sampel makmal dilakukan. Kematian mangsa adalah yang ketiga dilaporkan bagi 2019. 62 buah kawasan di 11 bahagian di Sarawak diisytihar sebagai kawasan jangkitan rabies. Polis menemui 4 lagi mayat orang asli suku kaum Batik petang tadi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri P. Watamorty mengesahkan penemuan itu. Ini menjadikan jumlah keseluruhan mayat yang ditemui adalah 8 dan identiti semuanya sudah dikenal pasti. Semalam 4 mayat ditemui antara jam 4.30 hingga 5.30 petang. Polis dijangka mengumumkan identiti semua 8 mayat berkenaan. Jelasnya buat masa ini jumlah yang menerima rawatan masih sama, iaitu seramai 49 orang. Kanak-kanak orang asli yang dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru juga semakin pulih. Dibawa keluar. Bagaimana penerima? Hormati dan patuhi keputusan Kerajaan Negeri berhubung larangan memasuki perkampungan orang asli Batik di Kuala Koh. Tegas Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira pelbagai perkara termasuk risiko jangkitan. Kata Datuk Ahmad, tiada siapa dibenarkan memasuki kawasan dikhawatiri berlaku jangkitan. Sebarang penghantaran bantuan juga mestilah melalui Jabatan Hal Ehwal Orang Asli JAKWA. Di kawasan tempat yang berlaku jangkitan kuman pernafasan ini, kita sudah putuskan tidak dibenarkan masuk di situ. Itu keputusan kerajaan, kerjasama polis dan JAKWA. Mana juga untuk membantu pun, bantuan-bantuan yang nak disampah mesti melalui JAKWA juga. Dan kenyataan berhubung dengan apa yang berlaku hari ini hanya dibenarkan kepada petugas dan pihak keselamatan saja supaya kita seragamkan tindakan. Saya rasa tidak ada isu lagi hari ini. Beliau ditemui di Majlis Rumah Terbuka PAS Kelantan di Putik Pengkalan Cepak. Majlis dihadiri semua pimpinan tertinggi PAS dan UMNO Kelantan serta ribuan penyokong kedua-dua parti dan orang awam. Menurut Datuk Ahmad, Kerajaan Negeri bersimpati dengan apa yang dialami suku Batik di Kuala Koh ketika ini. Mengulas berhubung kegiatan pelombongan, Datuk Ahmad berkata Kerajaan Negeri pernah mengeluarkan lesen kepada syarikat pelombongan di Kuala Koh yang dilombong tanpa menggunakan air. Syarikat sama ada memohon untuk memanjangkan tempoh pelombongan. Bagaimanapun Kerajaan Negeri masih meneliti perkara itu. Bertemu kembali. Media Prima Berhad mengumumkan penamatan tempoh perkhidmatan Datuk Muhammad Nasir Ahmad sebagai pengerusi bebas bukan eksekutif berkuat kuasa 30 Jun 2019 untuk menumpukan perhatian terhadap tanggungjawabnya sebagai ahli lembaga pengarah di luar kumpulan Media Prima. Beliau dilantik sebagai pengerusi kumpulan Media Prima pada 12 Jun 2018. Jawatan itu akan digantikan oleh Datuk Syed Hussein Syed Junid berkuat kuasa 1 Julai 2019. Datuk Syed Hussein pernah berkhidmat sebagai pengarah bebas bukan eksekutif di beberapa syarikat kumpulan Media Prima termasuk Primeworks Studios, Media Prima Digital, ACTV dan TV9. Tenaga Nasional Berhad TMB telah menyelesaikan 85% daripada lebih 18,000 aduan membabitkan kenaikan bil elektrik melibatkan penggunanya di seluruh negara. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutifnya Amir Hamzah Azizan berkata baki lebih 3,000 aduan lagi akan diselesaikan secepat mungkin. Kita masih
fokus nak conclude the investigation. Yang senang tu kita dah settle lah. Pada tu kita kata lebih pada 15,000 tu dah settle. Yang balance 3,500 tu yang kita nak buat, kita dah kena buat investigation yang lebih tara lagi. Ini pula reaksi beliau ketika diminta mengulas mengenai kemungkinan dikenakan penalti oleh Suruhanjaya Tenaga ST. Buat masa ni saya tak tengok benda tu lagi. Yang penting untuk kita ni kita selesaikan masalah yang kita ada ni dulu. Kata pada kita yang khidmat untuk pengguna ni yang paling penting lah. That's my focus lah. TMB juga katanya tidak menerima sebarang surat atau notis daripada ST berhubung perkara itu. Selain mahu menyelesaikan aduan penggunanya, TMB turut fokus terhadap siasatan bagi mencari punca masalah itu secepat mungkin. Menteri Tenaga Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Yeo Bee Yin sebelum ini berkata, ST sedang menyenaraikan jumlah kesalahan TMB sebelum mengumumkan penalti yang perlu dibayar. Siasatan awam dapati syarikat berkenaan melakukan kesalahan, ekoran gagal menepati prestasi perkhidmatan piawaian ditetapkan selain ketidakpatuhan menyedia perkhidmatan utiliti berkualiti. Jelas TMB gangguan sistem pengebelan, penukaran meter baharu, gangguan pada meter serta penambahan peralatan elektrik di premis pengguna antara faktor peningkatan bil elektrik. Dilahirkan dalam keadaan diri yang tidak sempurna, namun siapa sangka seorang remaja mampu mengkhatam 30 juzuk Al-Quran dalam masa setahun di samping mempunyai bakat melukis. Hasil karya lukisannya dicorakkan di atas kain tudung dan selendang yang kemudian dijual dengan menggunakan jenamanya sendiri. Fatur Rahman Syahuddin, 13 tahun dari Termeloh Pahang ini mempunyai masalah pendengaran dan pertuturan. Ibunya Khamsidah Adnan, 46 tahun berkata, Fatur Rahman menunjukkan minat terhadap seni lukis sejak kecil selepas diberi peluang menyertai projek Cakna Integrasi Pendidikan untuk anak-anak keperluan khas sejak 2 tahun lalu. Fatur Rahman kini mampu mengeluarkan tudung yang mempunyai hasil lukisannya. Sebelum dia mula melukis, dia agak kurang yakin dan juga kurang fokus. Bila kita mula, dia bermula dengan menulis hot. Bila dia menulis hot, kita nampak dia punya kita nampak keyakinan. Lepas tu dengan dia fokus pada apa yang dia buat kan. Macam dulu sebelum ni dia suka memadam-madam. Kalau dia buat sesuatu dia suka memadam-madam. Kalau kisah dia sekarang dia boleh buat terus. Kalau macam tadi hot kan, hot dia boleh menulis dan dia akan boleh terus tanpa perlu padam. Fatur Rahman antara 6 pelajar OKU di Mahat Tahfiz Faqih yang dikesan bakatnya dalam bidang lukisan. Mahat Tahfiz Faqih pusat tahfiz pertama di Malaysia yang mengambil inisiatif dengan memberi peluang kepada pelajar OKU yang mempunyai bakat dalam bidang seni lukisan di samping dalam pengajian Al-Quran. First year yang kami ambil Mahat Tahfiz Faqih, ambil anak-anak yang istimewa untuk masuk ke dalam Mahat Tahfiz. Biasanya dalam Mahat Tahfiz ni kita hanya memikirkan maybe budak ni baca Quran je kan. Jadi bagi kami ada sesuatu yang hebat dalam diri anak-anak yang bila kita letak Quran di dadanya, maka dia akan sangat melahirkan kualiti diri yang tak tersangkakan. Pelbagai modul diterapkan kepada pelajar OKU termasuk aspek rohani dan jasmani di dalam maupun di luar pusat tahfiz bagi membentuk keyakinan diri pelajar. Ribuan pelarian Syria yang kini berlindung di Lubnan mula menjalankan kerja-kerja meroboh tempat tinggal mereka yang diperbuat daripada batu dan konkrit selepas pihak berkuasa Lubnan mengisytihar kediaman terbabit sebagai pembinaan haram. Kerajaan Lubnan berkata pelarian Syria di negara itu hanya dibenarkan mendirikan tempat tinggal menggunakan kayu, plastik dan kanvas. Semua kediaman yang menggunakan bahan selain itu diarah dirobohkan atau berdepan tindakan undang-undang. Kerajaan Lubnan sebelum ini memberi masa sehingga 9 Jun namun melanjutkan tempoh berkenaan sehingga akhir bulan ini. Undang-undang berkenaan bagi menghalang pelarian Syria mendirikan tempat tinggal di Lubnan secara tetap.
Beberapa premis perniagaan utama di sekitar Bandar Khartoum, Sudan kembali beroperasi selepas penunjuk perasaan bersetuju mengadakan sesi rundingan baru. Ia bagi mencari kata sepakat antara pemerintah tentera dengan penduduk yang mahu kuasa pemerintahan dikembalikan kepada orang awam. Rundingan awal yang diadakan bulan lalu gagal mencapai kata sepakat. Seluruh kawasan tengah bandar lumpuh sejak 3 hari lalu selepas penduduk mengadakan mogok besar-besaran bagi membantah pemerintahan tentera. Antara semangat kental untuk terus menabur bakti negara dan masalah kesihatan yang dihadapi, Datuk Lee Chong Wei akhirnya terpaksa mengalah dan mengumumkan persaraannya dari sukan badminton selepas 19 tahun mengharumkan nama negara. Keputusan untuk menggantung raket diumumkan oleh bekas pemain nombor 1 dunia itu dalam sidang media khas di Pejabat Kementerian Belia dan Sukan tengah hari tadi. Keputusan Datuk Lee Chong Wei untuk bersara pada usia 37 tahun itu tidak mengejutkan rakyat Malaysia selepas masalah kesihatan yang dihadapi mendapat perhatian umum. Beliau mengakui ia keputusan paling sukar pernah dibuat selepas perbincangan dengan semua pihak termasuk isterinya, Datin Wong Miew Cho. Beliau memutuskan untuk mengutamakan kesihatannya. Kali terakhir Chong Wei menjalani rawatan di Taiwan adalah pada April lalu dan pakar kesihatannya menyarankan untuk beliau berehat memandangkan tubuhnya tidak mampu menahan intensiti latihan yang berat. Kita buat yang decision after raya kita akan announce untuk saya retirement and memang saya buat ini decision memang berat untuk saya because I really love and this sport and this is more important untuk saya. Pertama memang sekarang untuk health lah is more important untuk saya. Selain itu, beliau akui Olimpik Tokyo tahun depan adalah salah satu sebab beliau menangguhkan persaraannya. Kini beliau mengharapkan pemain-pemain muda untuk menyambung hasrat yang tidak kesampaian itu dan membawa pulang pingat untuk negara. Bagi Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang mengikuti kerjaya Datuk Lee Chong Wei sejak awal, arena badminton negara pasti terasa kehilangan bekas pemain nombor 1 itu. As I mentioned that Datuk Lee Chong Wei's fighting spirit will be in the hearts and minds of all the athletes who bring the Malaysian flag, who wear the Jalur Gemilang, and I believe that his contribution to Malaysia will always be there in our hearts and minds. So Datuk Lee, thank you very much. You are my hero. You are Malaysia's hero. It's an absolute privilege to be given the opportunity to serve you, sir. Thank you very much. Sekarang saya menjemput Presiden BAM Datuk Seri Mohamed Norzah Zakaria. Sementara itu, Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM yang juga selaku Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Seri Mohamed Norzah Zakaria, turut terkesan dengan keputusan Datuk Chong Wei. Very sad as a Malaysian as I will no longer have a legend who is always ever dependable and one who not only himself wears but also inspire others to wear the Jalur Gemilang with such pride and honor. Said as the President of Badminton Association of Malaysia, as we Bukan sekadar berakhir di situ, Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mahu semangat perjuangan Datuk Lee Chong Wei menjadi inspirasi buat semua atlet negara. Justru beliau melantik wira negara itu sebagai chef de mission untuk mengiringi kontingen Malaysia ke Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 nanti. He is the hero to all Malaysians, and at the same time, while he may have retired, but after talking to Datuk Lee and also to Datuk Sri Norzah, we have decided collectively to nominate Datuk Lee Chong Wei as the next chef de mission for the Tokyo Olympics. Jelas Syed Saddiq Datuk Chong Wei adalah individu yang paling layak mengetuai kontingen Malaysia dalam usaha mencari emas Olimpik pertama negara.
Kejayaan pasukan kebangsaan melepasi peringkat pertama kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 ke atas Timor Leste kemarin turut diiringi dengan insiden tidak diingini. Tindakan seorang penyokong menyalakan suara sebaik tamat perlawanan sampai ke pengetahuan Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA hasil laporan pegawai perlawanan menyebabkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM terpaksa bersedia dengan hukuman yang bakal dikenakan. Inilah insiden yang tidak sepatutnya berlaku apabila suar dibakar seorang penonton sebaik tamat permainan kedua antara Timor Leste dan Malaysia kemarin. Tindakan tidak bertanggungjawab itu turut dikesali penyokong lain kerana mengancam keselamatan. Ianya sudah pun dilaporkan pegawai perlawanan ke Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA sekaligus bahkan meletakkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM ke jawatan kuasa tata tertib. You kena faham you buat dia punya sebab itu rujukan sebab semua dah macam serius punya kan. Kota Mekah di Arab Saudi yang juga kota suci umat Islam kini mempunyai tarikan terbaru. Sebuah muzium menara jam setinggi 4 tingkat telah didirikan. Bukan sahaja menarik perhatian umat Islam, malah masyarakat seluruh dunia. Visualnya mengakhiri paparan berita TV 9 malam ini. Saya Suzila Ida Yaakob. Assalamualaikum dan jumpa lagi.